Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah pada hari ini saya akan terangkan apa itu al-kinayah secara dengan ringkas. Al-kinayah dari segi lafzu, dari segi lafaz, wa ma'khuzun minal kunyah, diambil daripada perkataan kunyah. Apa itu kunyah? Kunyah ini lebih senang kalau kita sebut soalul law qila hadza ar-rajulu tawilun yadun, tawilul yadu, lelaki itu bertangan panjang. Jadi dekat sini mana kunyah dia? Kunyah dia tawilul yadu, lelaki itu tangan panjang. Sebenarnya kita tak nak cakap pasal panjang tangan lelaki itu, tidak. Okay? Dia tidak, orang kata makna ni bukan dari segi hakikat, tetapi makna hakikat dia yang sebenar adalah lelaki itu sebenarnya adalah sarikun, seorang pencuri. Jadi al-qinayah istilahan, dari segi istilah pula, wa lafzun utliqa wa uridu bihi lazimu ma'nahu ma'a jawazi iradati zalikal ma'na. Maksudnya adalah lafaz-lafaz yang disebut ataupun yang ditulis, kan, disebut dengan lidah ataupun ditulis dengan tangan, okey, dan makna yang membawa kepada makna yang zahir dan juga batin, dan bersamanya harus menggunakan makna yang asli. Makna yang asli dekat sini adalah makna yang batin lah. Kita nampak makna dari segi luaran, kita tak tahu, tapi makna yang sebaliknya, makna yang batin tu yang kita kena ambil. Dan al-qinayah terbahagi kepada tiga. Tanqasimul kinayah ila salasati aqsam. Yang pertama qinayah anis sifah, yang kedua kinayah anis mausuf, dan yang ketiga kinayah anis nisbah. Kinayah anis sifah ini, okey, maksudnya apa? Contoh kita bagi yang pertama, taqulul arab fulanatun ba'idatun mahwal qurud. Kita tak sebut siapa pelaku ni, tidak disebut, tapi disebut fulanatun. Maknanya kita tahulah seorang perempuan, ba'idatun mahwal qurud. Maknanya jatuh subangnya jauh, berada jauh daripada bahu dia. Jadi katakanlah seorang perempuan tu dia pakai subang, kan, jadi apabila subang dia jatuh dekat atas bahu, kan, jarak daripada telinga dengan bahu ni jarak dia jauh. Jadi apa yang dia nak cakap sebenarnya ni? Subang dia jatuh jauh daripada telinga. Apa yang dia nak cakap sebenarnya? Tawilatun, maknanya dekat sini dia nak menggambarkan sifat sifat seorang perempuan tu. Jadi sifat yang dia kata kat sini adalah tawilatun, sama juga dengan maksud jamilatun. Tawilatun pun ba'idatun, dia nak kata seorang perempuan tu jamilah, perempuan itu cantik. Itu sebenarnya dia nak kata pasal sifat seorang perempuan tu. Katakanlah contoh yang lain, contoh yang kedua, misal akhar saya bagi, qalat al-khansa fi akhiha bakhrun tawilun nijad rafi'un imad kasirur rahmat iza ma syatta. Tawilun nijad ni katanya panjang sarung pedang. Dia nak cakap pasal siapa sebenarnya? Panjang sarung pedang. Kalau kita kata sarung pedang, kita dah menggambarkan seorang lelaki. Jadi maknanya kat sini dia nak kata, dia nak menyifatkan seorang lelaki lah. Rafi'ul imad, tinggi tiang khemah, kasirur rahmat iza masyatta, dan banyak abu-abu api di sekeliling kemah tersebut. Jadi yang pertama tadi kita tengok kinayah yang pertama tawilun nijad, panjang sarung pedang. Maknanya orang lelaki tu dia pegang sarung pedang tu panjang lah, maknanya ada pedang yang panjang, okay, di tangan dia. Jadi nak kata kat sini apa? Bila seorang lelaki, kan, dia pegang pedang tak pergi berperang ke apa semua, kan, menggambarkan seorang lelaki itu syuja'un, berani. Kan, kalau tak berani dia tak akan pegang pedang tu, dia tak akan lawan musuh dia. Okay? Yang tu yang pertama. Yang kedua rafi'ul imad, tinggi tiang kemah tersebut. Jadi nak kata kenapa tinggi tiang ni? Tinggi-tinggi ni maksudnya dia nak kata apa? Dia nak menyifatkan tinggi ni sebagai apa? Sebenarnya dia nak kata za'im. Orang lelaki itu dia nak cakap za'im, sifat orang yang bawa pedang tu za'im. Dan yang ketiga kasirur rahmat, abu api yang banyak. Kenapa abu api banyak, kan? Pelik macam nak, apa kaitan dia? Apa kaitan dia abu api yang banyak di sekeliling kemah ni? Jadi abu api yang banyak ni nak menunjukkan orang macam apa, banyak masak sebab orang nak datang kat dia, nak makan sama-sama bersama. Kenapa? Apa kaitannya? Jadi bila orang ramai nak datang apa semua, menunjukkan lelaki itu karim, seorang yang mulia, kan? Bila seorang manusia itu mulia, kita nak datang dekat dengan dia, kita nak berkenal, kita nak makan sekali, kita nak bersalaman. Jadi nak katanya kasih rahmat itu sebenarnya disifatkan sebagai karim. Okey, seterusnya kinayah an-mausuf. Kinayah an-mausuf pula, kinayah an-mausuf adalah yang menerima sifat. Dia bukanlah menerangkan pasal sifat orang, tidak, tapi dia nak menerangkan tempat yang menerima sifat, gitu. Contohlah qala sya'ir ad-daribin bikulli abyadun mahzam
Wa ta'inina majami'ul adhan. Okey, ad-daribin ni orang kata pukul banyak kali. Daribin dipukul dengan banyak kali, bikuli dengan tiap-tiap abyadun, dengan tiap-tiap putih. Abyadun ni putih kan. Apa makna putih kat sini? Putih kat sini bukanlah color, warna, tidak. Warna kan, mana boleh pukul dengan warna, tidak. Tapi kat sini maknanya pedang. Pedang tu kalau dihayun kan, terkena cahaya matahari dia berkilau, dia mengeluarkan cahaya kalau putih. Begitu. Wa ta'inina majami'ul adhan. Wa ta'inin, dan ditikam banyak kali majami'ul adhan. Dekat sini, dekat sinilah dia punya kinayah. Dipukul, tempat-tempat dipukul perasaan benci. Majami'ul adhan. Jadi kita nak cakap dekat manakah tempat berkumpulnya perasaan benci manusia? Semestinya dekat hati. Jadi dekat sini dia nak kata sebenarnya hati. Kan, sebab hati ni bukan sifat qalbun, laisa sifah. Itu dari segi al-mausuf, tempat yang menerima sifat gitu. Yang ketiga, yang seterusnya, kinayah an-nisbah. Kinayah an-nisbah ni contoh, al-majdu baina thawbaik wal karamu mil'u burdaik. Al-majdu maksudnya glory, kebanggaan. Al-majdu kan kebanggaan kan. Baina thawbaik, di antara baju-baju kan. Kenapa dia nak kata kebanggaan tu di antara baju pula? Kalau nak tahu nisbah ni, kita tak sebut perkara itu secara langsung. Okay, apa yang kita nak sampaikan kita tak sebut secara langsung. Sebabnya kenapa? Sebab ada setengah sifat ini yang tidak boleh disentuh. Maka sifat itu dinisbahkan dengan sesuatu. Contohnya al-majdulah, dia bersifat maknawiyah. Dia bukan sifat yang boleh disentuh, kita tak nampak. Kalau macam Jamilah, kita nampak sifat perempuan tu cantik orangnya. Kalau berani, kita nampak berani, gagah, orang tu berani buat pedang. Tapi kalau macam sifat al-majdu, kebanggaan, kita tak nampak. Jadi kita nak nampakkan, kita nisbahkan kepada sahabat. Baju dipakai maharaja ataupun dipakai sultan ke sultanah ke kan. Wal karamu mil'u burdaik, dan kemuliaan itu seperti burdaik. Kemuliaan burdak ni apa? Burdak ni orang kata macam yang serban yang panjang kan, macam orang-orang Arab pakai tu kan. Jadi semakin labuh ataupun semakin besar untuk pakai, nak kata semakin tinggilah kemuliaan dia. Macam tu. Contoh lain ni senang. Al-haya'u fi hijabiha. Malu itu berada di hijabnya. Kita bukan nak cakap, kalau orang kita cakap perempuan pakai hijab kan, mana kita duduk selak-selak hijab tak nampak malu? Tidak, kita memang tak nampak. Sebab sifat malu itu kita tak boleh nampak. Tapi dengan pakainya hijab, kita tahu dia dengan hijab, pakai hijab kan, dia tahu dia ada perasaan malu, nak tunjukkan apa orang kata, rambut dia dekat orang luar begitu. Jadi kita boleh kata perempuan itu seorang yang pemalu. Ataupun ilmu itu berada di bawah kopiahnya. Ilmu berada di bawah kopiah. Kalau kita tengok, kita pergi selak kopiah orang, tak nampak ilmu tu, betul? Tapi dia dinisbahkan. Sebab itulah dia dipanggil kunyah, kinayah. Maknanya dia nak cakap orang itu seorang yang berilmu. Bukan nak cakap ilmu tu dekat bawah kopiah dia, tapi nak cakap orang itu adalah seorang yang berilmu. Dan yang terakhir, al-alaqah bainal kinayah wal majas wat tashbih. Jadi apakah perbezaan antara kinayah dengan majas dan juga tashbih? Di ketiga-tiga ini beza dari segi asalib bayaniyah, dari segi asalib bayaniyah dia. Contoh, kita nak sebut Muhammadun karimun, kita nak cakap Muhammad itu seorang yang mulia. Ini hakikat, ini ayat yang jelas. Jadi kalau kita tashbihkan, bagaimana nak cakap seorang itu seorang itu manusia, seorang itu mulia, menggunakan tashbih. Contohnya Muhammad kal bahri fil karam. Muhammad seperti laut, orang kata kan, dalam fil karam, fil kiram. Kalau majas pula kita sebut ra'aitu bahran yatasaddaqa 'alal fuqara. Aku melihat laut sedang bersedekah. Laut tu sebenarnya nak cakap Muhammad. Muhammad. Dan seterusnya al-kinayah Muhammadun kasirur rahmat, nak cakap Muhammad ini seperti abu api yang banyak kan. Ayat berbeza-beza, abu api yang banyak ini apa? Sama je, semuanya nak menunjukkan, nak mengatakan bahawa Muhammadun karimun, Muhammad seorang yang mulia. Jadi itulah antara perbezaan ayat tashbih majaz dengan kinayah. Setakat itu saja perkongsian penjelasan daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.